أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Dan terkadang datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat. Sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon pada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik. Dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu, setelah datang pada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, yakni Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka mengingkarinya. Maka dengannya demikian laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu. Sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya dari diri sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah, kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari lempah kurnianya wahyu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang-orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan. Ayat-ayat ini masih lagi mengesahkan berkenaan orang Yahudi, khususnya orang Yahudi yang berkumpul di Madinah. Mereka berkumpul beramai-ramai di situ kerana menunggu kedatangan Nabi akhir zaman yang mereka nanti-nanti. Sahabat turun-temurun di situ jadi ramai. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, termasuk Yahudi di Khaybar yang duduk di utara Madinah. Jumlah mereka ribu-ribu. Ulama-ulama mereka bersyarah akan zahir Nabi akhir zaman. Di sinilah tempatnya. Dalam masa yang sama mereka berperang dengan orang-orang musyrikin. Berkelahi dengan orang Madinah. Biasalah, puak lain berkelahi dengan puak lain. Mereka adalah ahli kitab. Aus dan Khazraj adalah musyrikin. Begitu juga yang duduk di Khaybar berperang dengan Ghatfan. Ghatfan musyrikin. Yahudi ahli kitab. Mereka baca dalam kitab-kitab mereka akan zahir Nabi akhir zaman. Allah mendedahkan, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftahun 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan tak kala datang pada mereka oleh kitab dari sisi Allah, iaitu Al-Quranul Karim. Bila Allah Ta'ala turunkan Quran, membenarkan apa yang ada pada mereka, membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Quran menyebut tentang Allah Ta'ala, sama dengan Taurat. Quran menyebut tentang dosa pahala, sama dengan Taurat. Quran menyebut tentang halal dan haram, sama dengan Taurat. Quran menyebut hukum qisas dan hudud, sama dengan Taurat. Membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Mereka boleh dengar, mereka boleh baca. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Sebelumnya mereka pernah bercakap kepada orang-orang musyrikin Mekah, Aus dan Khazraj, jaga Allah Ta'ala kan tolong aku. Mu ni kafir, aku ni ahli kitab. Bila mari Rasul ni, aku ikut Rasul ni, jaga mapuh mu.
Dia kata, cakap sedap. Cakap sedap. Allah Ta'ala akan tolong. Mereka memohon pertolongan Allah dengan datangnya Rasul yang baru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Setelah datang kepada mereka Rasul itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya Quran yang sama dengan Taurat, kafaru bih, mereka kufur terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kufur terhadap Quran. Sebabnya kerana semangat kebangsaan Yahudi. Kerana nak marah Tuhan atik Rasul baru ni daripada bangsa Arab, bukan daripada bangsa Yahudi. Itu. Padahal Allah Ta'ala yang berhak melantik Rasul siapa yang dia kehendaki. Bukan ikut dia. Hanya orang Yahudi. Perangai huduh, perangai jahat mereka. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah terhadap orang-orang yang kafir, iaitu orang-orang Yahudi itu. Allah Ta'ala melaknat mereka. Allah Ta'ala mengutuk mereka. Dengan sebab mereka tahu berkenaan dengan Quran, mereka tahu berkenaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka sengaja menyembunyikan. Mereka sengaja buat tak tahu. Sengaja mereka lupa-lupakan perkara itu. Padahal disebut dalam ayat yang lain, kedatangan Nabi akhir zaman ini diberitahu oleh Nabi-Nabi Bani Israel. Semua Nabi-Nabi Bani Israel menceritakan akan zahir Nabi akhir zaman. Sepatutnya mereka ikutlah Nabi itu. Tapi mereka tak ikut Nabi itu. Mereka berbangga dengan Nabi-Nabi Bani Israel sahaja. Dengan Nabi itu bangsa dia. Berbangga dengan Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman. Mereka berbangga dengan Nabi itu. Nabi Zakaria, Nabi Yahya mereka bunuh. Bunuh pula. Nabi Isa mereka nak bunuh kalangan mereka juga. Ini perangai orang Yahudi. Sangat jahat, sangat zalim. Hari ini di Mazhab Bersatu ada perhimpunan agung Mazhab Bersatu berkaitan dengan Palestin. Bila Majlis Keselamatan 2-3 hari lepas buat keputusan bahawa keputusan Amerika Syarikat mengatakan Baitul Maqdis adalah ibu negara Yahudi tidak sah. 14 buah negara menyatakan tidak sah. Oleh kerana Majlis Keselamatan Mazhab Bersatu ini ada kuasa veto kepada kuasa besar dunia, maka Amerika menggunakan kuasa veto, kuasa pembatal, membatalkan keputusan itu. Lalu mengikut peraturan Mazhab Bersatu boleh dibuat perhimpunan agung, perhimpunan agung khas. Maka dibuat perhimpunan agung khas yang mengumpulkan beratus-ratus negara anggota bangsa Bersatu. Kupu Turki dan Yaman membawa usul di bangsa Bersatu. Perhimpunan agung malam tadi menolak Amerika mengisytiharkan Baitul Maqdis ibu negara Yahudi. Berhujah di bangsa Bersatu, berhujah. Amerika memberi amaran mana-mana negara yang tidak menyokong dia akan disekat bantuan. Akan disekat bantuan, disekat segala kemudahan yang diberi. Guna urut. Tapi wakil Israel pula mengatakan Baitul Maqdis adalah hak orang Yahudi. Nabi Daud yang isytihar. Nabi Daud, percaya ke Nabi? Nabi Daud yang mengisytiharkan Baitul Maqdis adalah ibu negara bagi negara Yahudi. Yahudi mana? Yahudi yang ikut Nabi, Yahudi yang ikut Islam. Nabi-Nabi semuanya Islam. Nabi-Nabi ikut kitab Taurat, ikut kitab Allah Ta'ala macam Quran. Allah Ta'ala turunkan Quran, banyak hukum-hukum dalamnya sama dengan Taurat. Sehingga dalam masalah makan minum, Yahudi mengharamkan babi, mewajibkan sembelih. Quran mengatakan nak pujuk orang Yahudi, wa ta'amuhum hillul lakum. Makanan termasuk sembelihan orang Yahudi dan Kristian halal pada kamu. Quran sebut sembelihan Yahudi, dia sembelih lembu, sembelih kurban kita boleh makan. Quran sebut. Mazhab mana? Semua mazhab kena kata begitu. Semua mazhab kena kata ini Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Sunni, Syiah kena kata ni ayat Quran.
Bila ayat Quran kena ikut, tak ada mazhab ayat Quran ni. Semua begitu. Kita berasa pelik. Pelik mana tak mengaji. Tak tahu cerita lain. Ada orang tu berasa pelik. Macam mana boleh makan sembelihan Yahudi? Quran kata, wa ta'amuhum hillul lakum. Sembelihan mereka kamu boleh makan. Untuk mengesahkan pada orang Yahudi bagaimana kita mengiktiraf halal dan haram yang ada dalam agama mereka. Ini Quran sama dengan kamu, tetapi mereka mengkufurkan Quran. Ini celakanya. Mereka mendengar ayat-ayat ini bila dibaca oleh Nabi SAW. Dalam masalah hukum hudud, yang tidak kahwin disebab 100, yang sudah kahwin dikejam sehingga mati. Hukum hudud yang berzina. Tiba-tiba orang Yahudi ubah, kerana orang besar-besar banyak berzina. Lalu diubah, yang berzina dia lomo arang, dia arak tengah orang ramai. Sekadar itu saja. Lalu mereka berpakat sama mereka, kita cuba tanya Muhammad. Tengok Muhammad jawab macam mana. Lalu dibawa pada Nabi SAW, dua yang berzina. Nabi kata, buka kitab Taurah. Buka kitab Taurah. Dia bawa Taurah. Dia bawa kitab Taurah. Kalangan Yahudi itu ada yang masuk Islam. Kalangan mereka ada yang tahu Islam ini benar. Padri dia baca, not semuanya. Baca molek. Baca, rupanya hukum hudud ada dalam Taurah. Serupa dengan apa yang ada dalam Quran. Tetapi mereka tak masuk Islam dengan sebab Nabi akhir zaman bukan daripada bangsa Yahudi. Semuanya adalah zuriat Ibrahim alaihissalam. Ismail bin Ibrahim itu melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishaq bin Ibrahim melahirkan bangsa Bani Israel. Sepupu je, sepupu lah, nak kata berapa ribu pupu, tapi pupu lah. Pupu Arabnya Yahudi ni pupu, pakak pupu. Kerana bukan dari puak dia, mereka tolak. Bi sama ishtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan. Alangkah buruknya, bi sama, alangkah buruknya apa yang mereka belikan kebenaran dengan kebatilan. Jual kebenaran, ambil kebatilan. Sanggup jual kerana tomok pada dunia, tomok pada kesenangan dunia. Ayyakfuru bima anzalallah, untuk mengkafirkan apa yang Allah Ta'ala turun, mengkafirkan, mengengkarkan, tak percaya apa yang Allah Ta'ala turun, baghyan, melampaui batas. Ayyinallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Allah Ta'ala mengurniakan dengan kurnianya kepada sesiapa yang dikehendaki di kalangan hamba-hambanya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya Allah Ta'ala pilih, bukan manusia pilih. Raja manusia pilih mengikut zuriat keturunan. Perdana Menteri, Presiden, pemimpin, rakyat pilih mengikut pilihan raya, mengikut mesyuarat. Boleh buat begitu. Rasul ni bukan mengundi. Allah Ta'ala menentukan siapa jadi Rasul. Allah Ta'ala menentu. Dan Allah Ta'ala tutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sudah beritahu sebelum berlakunya kiamat. Sebelum berlakunya kiamat akan dizahirkan Nabi akhir zaman. Dia beritahu dah. Belum nak tutup dunia ni, lepas ni akan kiamat. Sebelum kiamat Allah Ta'ala jadikan manusia senang. Ada kapal terbang, ada telefon, ada internet, ada kemudahan macam-macam. Boleh berhubung dengan cepat. Lama dulu tidak. Kerana lepas ni akan berlaku kiamat. Dunia dihancurkan, dimusnahkan. Dilahirkan seorang Rasul untuk seluruh dunia. Maka dilahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mari Nabi Muhammad, Allah Ta'ala pilih, mereka tolak Nabi yang dipilih oleh Allah. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka ditimpa kemurkaan di atas kemurkaan, kemarahan di atas kemarahan. Kemarahan Allah kerana mereka menolak kitab Quran, menolak Taurat. Kemarahan Allah, mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murka di atas murka, bertinang-tinang murka Allah Ta'ala.
Mereka al-maghdubi alaihim, sehingga kita baca tiap-tiap rakaat semayang, ghairil maghdubi alaihim, wahai Tuhan, jangan engkau jadikan kami al-maghdubi alaihim, ialah orang-orang Yahudi, macam Yahudi yang dimerka oleh Allah, merka di atas merka kerana menolak kitab Allah, menolak Nabi yang dilantik oleh Allah. Walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang-orang yang kafir itu azab yang sangat menghinakan pada hari kiamat kelak. Mereka menerima kehinaan, dunia hina, di akhirat pun hina, tapi mereka tak berani hina ke hina lah. Ini jahatnya mereka. Wallahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Maksudnya, dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni Bani Israel, berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yakni Taurat. Dan mereka engkarkan kitab yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya. Padahal Al-Quran itu benar lagi mengesahkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika demikian, mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah pada masa yang lalu, kalaulah kamu benar-benar orang-orang yang beriman? Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa membawa keterangan-keterangan mukjizat. Kemudian kamu menyembah patung anak lembu sepeninggalannya, dan kamu dengan perbuatan itu adalah orang-orang yang zalim. Ayatnya masih lagi menceritakan tentang Bani Israel yang sangat dimarkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita minta Allah Taala lindungkan kita jadi seperti mereka pada tiap-tiap rakaat sembahyang, ghairil maghdubi alaihim. Wahai Tuhan, janganlah jadikan kami ini al-maghdubi alaihim, orang yang dimarkai ke atas mereka, iaitulah orang-orang Yahudi. Wa ba'u bi ghadabin ala ghadab, fa ba'u bi ghadabin ala ghadab. Allah Ta'ala bencanakan mereka dengan kemurkaan, dan di atasnya kemurkaan lagi. Lepas mereka lagi, marah, bertindih, kerana mereka membuat kesalahan yang berkali-kali. Di antaranya disebut dalam ayat yang dibaca ini, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah kamu apa yang telah diturunkan oleh Allah, termasuk Al-Quranul Karim secara khusus yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita orang Islam wajib beriman dengan semua Rasul, beriman dengan semua kitab, bukan saja Quran. Kita orang Islam mesti beriman dengan Taurat, Zabur, Injil, Suhuf dan Al-Quranul Karim. Begitulah juga mereka. Jangan beza-bezakan kitab Allah, hukum-hukumnya yang dinasahkan tak boleh diamal, tapi tetap beriman itu hukum Allah Ta'ala. Dia ajak mereka beriman. Qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'hum. Mereka berkata, orang Yahudi jawab,
Ini Yahudi di Madinah di masa itu yang mendengar dan melihat Nabi SAW, mendengar Al-Quranul Karim dibaca pada mereka. Mereka berkata, kami percaya dengan apa yang telah diturunkan kepada kami, iaitulah Taurah, termasuk Injil, kitab zaman dulu kami percaya. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengkufurkan kitab yang diturunkan selepas, bahkan kitab Injil pun mereka tolak. Nabi Isa mereka tolak. Ini kerja Yahudi. Apalagi Al-Quranul Karim yang diturunkan kemudian, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum, padahal kitab ini benar dan membenarkan apa yang ada pada mereka. Quran membenarkan apa yang benar yang ada dalam Taurat. Di antaranya beriman pada Allah, beriman pada Rasul-Rasul zaman dulu, beriman pada hari akhirat. Ada dosa dan pahala, ini disebut dalam Taurat. Di antaranya Allah Ta'ala kekalkan hukum-hukum. Antaranya hukum makan minum. Diharamkan arak, diharamkan judi, diharamkan berzina, diharamkan babi, disebut dalam Taurat, disebut dalam Quran. Injil kena ikut juga. Termasuklah juga hukum hudud, hukum kisah dan hudud dalam masalah jenayah. Hukum hudud, dua orang sibuk pasal hukum hudud ni, disebut dalam Quran, disebut dalam Taurat. Menandakan ini adalah persamaan dasar kitab Allah daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya mereka percaya. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakan lagi kepada mereka, wahai Muhammad SAW, mengapa kamu bunuh nabi-nabi Allah yang dilantikkan dahulu? Bukan saja kamu tolak kitab Allah, bahkan kamu bunuh nabi-nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, Rasul-Rasul besar. Nabi Zakaria mereka gergajikan, belah dua Nabi Zakaria. Nabi Yahya mereka sembelih, Nabi Yahya alaihi wassalam. Mereka cuba nak bunuh Nabi Isa alaihi salam. Dikepungnya Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit. Nabi Isa dia angkat ke langit. Disamak. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Al-Masih Isa bin Maryam akan turun di akhir zaman selepas berlakunya Malhamah Kubra, peperangan yang sangat besar. Akan turun bersama dengan Imam Mahdi, disebut dalam hadis-hadis yang mutawatir. Sunni pun percaya, Syiah pun percaya. Cumanya khilaf dalam masalah bagaimana zahir Imam Mahdi ini. Imam Mahdi zahir mengikut manusia biasa, zahir ke dunia, siapa umur, siapa masa dia berjuang. Orang Syiah kata ada dah nusuk dalam tanah 1000 tahun dulu. Ini khilaf ni tak ada masalah. Bila mari Imam Mahdi sungguh, tak ada khilaf lagi. Sunni dan Syiah akan satu. Ini duduk balah. Pasal itu perbalahan cabang-cabang sahaja akan zahir. Kemudian orang Yahudi dan Kristian yang moden, Kristian yang Zionis, khususnya Kristian Katolik dan Protestan, yang ramai pengikut mereka di Amerika, pengikut mereka di Eropah, percaya adanya Al-Masih daripada bangsa Yahudi yang akan menakluk dunia. Kita Al-Masihud Dajjal. Ini dia percaya Al-Masih Ad-Dajjal, kita percaya Al-Masih Isa bin Maryam. Akan berlaku pertemuan dua ni. Al-Masihud Dajjal ialah Al-Masih, pemimpin Yahudi yang akan menakluk dunia. Memang Nabi kata dia menakluk 40 hari je. 40 hari dia mengatakan, lepas tu jatuh. Turun Al-Masih Isa bin Maryam yang akan membunuh Al-Masihud Dajjal, yang berjuang bersama dengan Imam Mahdi. Maka jatuhlah kerajaan ini. Jatuh yang ini. Sekarang ni Amerika, Eropah, kuasa-kuasa barat yang menganut mazhab Katolik dan Protestan bergabung dengan Zionis Yahudi,
menunggu Al-Masihud Dajjal. Tak baca ni, baca surah khabar je. Baca surah khabar, tak baca ni. Ini yang sedang berlaku, mengumpulkan kumpulan lain dalam dunia pada hari ini. Akan berlaku, kemudian akan berlaku pertemuan dengan Al-Masih Isa bin Maryam dengan Imam Mahdi yang akan mengalahkan Al-Masihud Dajjal. Ini orang Islam. Orang Islam dan Kristian Ortodoks. Kristian Ortodoks bergabung dengan orang Islam untuk mengalahkan Al-Masihud Dajjal. Akan berlaku di akhir zaman. Bila? Wallahu alam, dalam ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala. Ada pula orang kita tak usah berjuang lah, duduk nanti Imam Mahdi turun. Duduk rumah, duduk sejik, tak ada guna berjuang nanti Imam Mahdi turun. Imam Mahdi turun barulah kita berjuang, tunggu. Ini kepala tak betul. Kita kena sedar jihad ni adalah wajib. Semayang adalah wajib. Puasa adalah wajib. Haji adalah wajib. Macam semayang, puasa wajib sejak zaman dulu sepanjang masa. Jihad nama al-jihadu madhin ila yaumil qiyamah. Berjuang menegakkan Islam berpanjangan wajib dia. Samalah juga. Kalau kita duduk rumah tak usah semayang lah, nanti Tok Imam hak qari betul-betul bagi kita semayang. Tak usah semayang lah, jawab dia berdosa, tak boleh. Tak boleh. Jangan tunggu Tok Imam hak kita puas hati baru mari sejik. Itu tak betul, salah. Ini salah. Semua juga puak-puak yang duduk tunggu Imam Mahdi turun baru nak berjihad. Ini salah juga, tak betul. Imam Mahdi kewajipan dia, kita kewajipan kita. Masing-masing kewajipan. Zaman dia, zaman kita. Bila turun tahun berapa? Macam-macam. Ada orang kata tahun, banyak tahun dah. 100 tahun dulu. Ada dalam kitab. Dalam kitab Al-Yawaqithul Jawahir, karangan Al-Wahab Asy-Sya'rani, seorang ahli tasawuf. Kitab ni 200-300 tahun dulu meramalkan Imam Mahdi akan zahir pada tahun sekian-sekian hijrah. Tiba-tiba tak zahir hak tahun dia sebut tu, berdasarkan pada mimpi. Itu adalah satu andaian. Ada orang kata zahir tahun ni, nak habis dah tahu, tak ada lagi. Ada, saya baca dalam Facebook, baca juga YouTube tu. Ada ulama-ulama ni dengan Arab mengatakan akan zahir 2017 Imam Mahdi, tak nampak lagi apa. Ini adalah ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala. Tanggungjawab kita ialah menegakkan Islam. Di mana bumi tempat kita berpijak, tanah tempat kita lahir, di situlah kita tegakkan Islam itu. Ini kena faham. Ini. Lepas tu Imam Mahdi mari, itu cerita lain. Nabi kata bila mari Imam Mahdi, mu kena pergi berbai'ah dengan dia, walau habwan ala salji, walaupun kamu merangkak di atas salji. Nabi kata, walau habwan ala salji, walaupun mengangkak di atas salji, kamu kena pergi bai'ah Imam Mahdi itu sebagai pemimpin. Akan berlaku. Ini akan berlaku di akhir zaman. Jadi orang Yahudi tunggu Al-Masihud Dajjal, kita tunggu Al-Masih Isa bin Maryam dengan Imam Mahdi. Nabi kata kaifa antum ibnu Maryam wa imamukum minkum. Apa keadaan kamu bila Nabi sudah turun, imam kamu kalangan kamu. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Bila Nabi Isa turun, diiringi oleh malaikat menurunkan dia dalam usia 30 tahun, sebagaimana usia dia diangkat ke langit, dengan rupa yang segak, rupa yang cantik, rambut yang hitam menjolor ke hadapan, macam orang muda-muda lah, rambut jolor ke depan. Itu Nabi Isa akan turun dengan rupa yang cantik, dibawa oleh malaikat, dan dia turun di tempat Imam Mahdi menjadi imam sembahyang subuh. Nabi kata wa imamukum minkum. Nabi sebut imamukum minkum. Masa dia turun tu, itu imam kamu kalangan kamu. Bila dia mari, Imam Mahdi pun berundur suruh jadi tu imam. Jadi imam. Dia kata tolak mu jadi imam, kerana memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi jadi imam sembahyang. Lepas tu barulah Nabi Isa keluar dan mengalahkan Dajjal, memimpin orang Islam mengalahkan tentera Dajjal. Apa jadi masalah pada hari ini? Terdapat di kalangan negara Arab duduk cari Imam Mahdi. Cari apa? Nak bunuh. Takut jatuh kerajaan dia. Ada. Dengar ceritanya duduk cari orang nama Muhammad bin Abdullah. Orang nama Muhammad bin Abdullah jaga.
Dia igak. Dia siasat. Kena tahan tak pasal kawan tu. Kena takut Zahir Imam Mahdi menjatuhkan kerajaan dia. Siapa dah ada dalam kepala pada hari ini. Ini tak ada dalam surat khabar lah. Tapi sekarang ni zaman langit terbuka, orang boleh baca. Orang dengar seluruh dunia, orang tahu, orang yang baca-baca berita ni mendapat maklumat ini. Jadi dia akan turun, akan tiba masanya Islam menang. Nabi kata kena pergi walaupun merangkak di atas salji. Kena pergi. Bila dia zahir, Imam Mahdi zahir di Mekah. Mekah huru-hara di masa itu. Huru-hara. Berperang antara 3 anak raja yang berperang di Mekah. Nabi sebut dalam hadis, 3 anak raja berperang. Raja tua mati, 3 anak raja berperang. Bila berperang, negeri huru-hara. Lalu orang mencari-cari siapa jadi pemimpin. Maka ditemuilah Imam Mahdi ini. Imam Mahdi ini ajak dia jadi pemimpin. Dia lari, tak mau, tak nak. Bukan minta saya lah jadi Perdana Menteri, saya jadi pemimpin. Tak. Dia lari. Ni lari. Dia lari, orang kejar dia. Orang kejar dia. Siapa kejar? Siapa di Madinah? Heret orang mari di Mekah mula. Paksa suruh dia jadi pemimpin. Akhirnya bai'ah dekat Kaabah. Di bai'ah dekat Kaabah dia menjadi pemimpin. Bila bai'ah dia, orang tak berani, 313 orang saja yang bai'ah. Jumlah ahli Badar 313 orang saja yang bai'ah dia. Tak ramai. Tapi Allah Ta'ala akan peliharakan dia. Di masa itu akan datang bala tentera As-Sufyaniyun, disebut dalam hadis. Tentera berseriak akan datang untuk menyerang dia. Tentera ni Nabi sebut dalam hadis, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tentera ni akan ditelan oleh bumi. Dia sapa dekat Mekah ni, antara Mekah Madinah, tentera ni ditelan oleh bumi. Bila tentera ni ditelan oleh bumi, barulah orang kata, oh dia sungguh Imam Mahdi sungguh. Ini tanda yang paling besar. Tanda paling besar. Bila ada tentera ditelan oleh bumi, maka barulah orang tahu dia Imam Mahdi, barulah orang Islam pun ramai-ramai datang duduk di bawah pimpinan dia. Sebelum pada 313 orang dia orang tak percaya. Ini bukan mudah. Benda yang diuji, akan dicoba manusia itu, dipilih oleh Allah sahaja yang membai'ahkan dia. Jadi orang Yahudi akan lawan. Kita orang Islam juga akan lawan. Sama-sama kita percaya mengikut kepercayaan masing-masing. Kita ikut orang Nabi kita beritahu. Dia ikut hak cerita dongeng dia. Nabi Musa tak cerita Nabi kita, ikut Nabi Muhammad lah. Orang Yahudi ikut kepercayaan ulama-ulama dia yang menyeleweng. Bahkan di sana ada mazhab dalam agama Yahudi. Namanya mazhab Naturi Karta. Dia ada mazhab juga. Kita Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, macam-macam mazhab kita. Dia ada satu mazhab Naturi Karta. Mazhab Naturi Karta ni percaya bahawa orang Yahudi akan dikuburkan di Palestin. Dia percaya orang Yahudi akan dikuburkan di Palestin. Oleh kerana itu mazhab ni menentang penubuhan negara Israel. Dia menentang. Kerana dia tahu tubuh negara Israel cari pasar di akhir zaman akan dikuburkan bangsa Yahudi di situ. Maka mereka menentang penubuhan ini. Sama-sama dia pun ada. Ini menandakan benarnya apa yang Nabi kita sebut. Benar. Kalangan orang Yahudi pun percaya benda ni. Tapi kalangan orang kita tak tahu benda ni. Ini dia sebut dalam kitab-kitab hadis-hadis yang kita baca dengan mendalam. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أخذنا ميثاقكم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن ما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-ila bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin. Maksudnya, dan apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi ahli kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, Taurat. Dan mereka engkarkan kitab yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya. Padahal Al-Quran itu benar, lagi mengesahkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika demikian mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah pada masa yang lalu, kalaulah kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa alaihi salam membawa keterangan mukjizat, kemudian kamu menyembah patung anak lembu sepeninggalannya, dan kamu dengan perbuatan itu adalah orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu semasa kami angkatkan bukit Tur Sinai itu ke atas kamu, sambil kami berfirman, ambillah dan amalkan ajaran kitab Taurat yang kami berikan pada kamu itu dengan bersungguh-sungguh, dan dengarlah apa yang diperintahkan kepada kamu dengan mematuhinya. Mereka menjawab, kami dengar dan kami menderhaka. Sedang kegemaran menyembah patung anak lembu itu telah mesra sebati dalam hati mereka dengan sebab kekufuran mereka. Katakanlah wahai Muhammad SAW, amatlah jahatnya apa yang disuruh oleh iman kamu itu, kalaulah kamu orang-orang yang beriman. Hadis ini masih lagi menceritakan perangai jahat orang Yahudi sejak zaman dulu sampai ke hari ini. Memang zaman dulu jahat dah. Allah Ta'ala mendedahkan apabila datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Padahal mereka berkumpul beramai-ramai di Madinah menunggu kelahiran dan kedatangan Nabi akhir zaman yang dijanjikan dalam Taurat, dijanjikan dalam Injil, dijanjikan oleh rasul-rasul yang diutus oleh Allah di kalangan Bani Israel. Bila Nabi mari ke Madinah, ajak mereka masuk Islam, mereka tak mahu masuk Islam kerana fanatik perkauman, kan tak setuju dengan Allah Ta'ala lantik Nabi daripada bangsa Arab, bukan daripada bangsa Yahudi. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu apa yang telah diturunkan oleh Allah, qalu nu'minu ma unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Mereka menjawab, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami sahaja, kitab Taurat, dan kami tak beriman kitab yang selepas daripadanya. Padahal kitab yang diturunkan itu, Quran itu, membenarkan apa yang ada pada mereka. Quran menceritakan Allah Tuhan yang sebenar, Taurat menceritakan Allah Tuhan yang sebenar. Quran menceritakan hari akhirat, Taurat juga menceritakan hari akhirat. Quran menceritakan rasul-rasul zaman dulu, termasuklah kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi-Nabi zaman dulu disebut dalam Quran. Orang Yahudi tahu kisah-kisah ini. Padahal Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, tempat tak ada ahli kitab, dalam keadaan buta huruf, menandakan benarnya kitab ini daripada Allah. Dalam Quran, dalam Taurat ada hukum qisas dan hudud. Dalam Quran ada hukum qisas dan hudud.
Sama. Tak percaya pada Quran. Allah Ta'ala kata, Qul, katakan pada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah yang dahulu kalau kamu beriman sungguh? Kededahkan kejahatan mereka membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Membunuh ulama-ulama. Rasul-rasul nabi-nabi pun mereka bunuh, apa lagi ulama? Ulama ni bukan nabi, lagi ramai dibunuh. Rasul-rasul nabi-nabi pun dibunuhnya. Padahal mereka ini membawa kebenaran daripada Allah. Jahat sungguh kamu ini. Allah Ta'ala dedahkan kejahatan mereka. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa dengan mukjizat-mukjizat. Mukjizat tongkatnya, mukjizat membelah laut, dijadikan lorong-lorong, diselamatkan Bani Israel, ditenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya. Mukjizat Nabi Musa menandakan dia adalah rasul. Thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Tiba-tiba kamu ambil patung lembu, sembah patung lembu, patung anak lembu, meninggalkan menyembah Allah Subhanahu wa taala ataupun mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini perangai kamu, wahai orang-orang Yahudi. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kami minta kamu berjanji untuk ikut Nabi dan ikut kitab Allah. Kami angkatkan bukit Tur Saina di atas kamu. Allah Ta'ala suruh malaikat angkat gunung Tur Saina. Macam awan, dia angkat Tur Saina. Duduk atas kepala mereka. Berjanji, kalau dia rembah bukit ni atasmu. Rembah gunung ni. Ini Allah Ta'ala tunjukkan bukti. Bukan macam umat Muhammad SAW. Allah Ta'ala suruh orang Yahudi berjanji dengan Allah dan Rasulnya, dengan diugut, diangkat gunung Tur Saina di atas kepala mereka. Kamu tengok dan kamu tahu peristiwa ini. Khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u. Ambillah apa yang aku bawa pada kamu dan dengar. Taat perintah Allah. Qalu sami'na wa asayna. Mereka berkata, kami mendengar dan kami lawan. Mereka mempermain-mainkan amaran Allah Subhanahu wa taala. Kami dengar tetapi kami tak berikut. Dengar saja. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Dan diminumkan ke dalam hati-hati mereka cintakan patung anak lembu itu. Sayang pada patung anak lembu dengan sebab kekufuran mereka. Ditipu oleh Samiri di kalangan Bani Israel yang menyeleweng. Samiri, di mana kita baca kisahnya dulu. Samiri ini malaikat Jibril. Dia nampak malaikat Jibril. Masa malaikat Jibril turun menunggang kuda, dia ambil tanah bekas tapak kaki kuda malaikat Jibril, disimpannya. Apabila Bani Israel membawa emah-emah yang banyak, emah tu dibuat patung lembu. Pada masa Nabi Musa meninggalkan mereka untuk bermunajat di Gunung Tur Saina menerima kitab Taurat, Samiri telah menggoda mereka. Diambilnya tanah bekas tapak kuda malaikat Jibril, letak pada patung lembu. Lembu berdebuh je. Oh, cahaya Tuhan selalu. Inilah Tuhan. Pergi sembah patung lembu, berdebuh, bodoh pada lembu lagi. Bodoh pada lembu lah. Ini perangai. Kerana mereka tengok benda yang pelik. Mereka percaya pada kebendaan. Tuhan dah nampak, haknya dah nampak cukup. Qul bi sama ya'murkum bi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad SAW, alangkah buruknya iman kamu itu, alangkah buruknya
Apa yang telah kamu lakukan itu, wahai kaum Bani Israel, kalau kamu betul-betul beriman, percaya pada Allah sungguh, ini dia dedahkan kejahatan Bani Israel. Sampai hari ini pun jahat. Sudahlah dia jahat, tipu orang juga. Tipu orang pula, so ikut jahat menjadi dia pula. Rapah bumi Palestin, rapah Masjid Aqsa, bukan hak mereka. Masalahnya ada orang Islam pula nak tolong dia pula. Ada orang Islam nak tolong dia. Nak beri Baitul Maqdis kepada orang Yahudi, suruh orang Palestin berhijrah pergi ke Sinai. Nak beri pitih banyak. Agak kaya lah ni, agak kaya ni. Agak kaya ni sanggup nak beri pitih orang Palestin pindah ke Sinai, Baitul Maqdis beri ke orang Yahudi. Kita jangan perang dengan Yahudi ni. Dah perang lah, kita duduk baik-baik, aku pitih kamu. Aku pitih. Tetapi pemimpin-pemimpin Arab, sama ada yang Islam, yang sekular, semua tolak mereka. Tolak mereka. Hak tukang awil pitih tu betul. Tukang awil pitih ni, dia dedah oleh media-media pada hari ini. Siapa yang tukang bagi pitih? Hak kaya lah, hak minyak banyak. Sanggup dengan kekayaan itu bersekongkol dengan orang Yahudi. Allah Ta'ala dedah belaka di akhir zaman ni. Wallahu a'lam.